Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan bincangkan topik 3 iaitu perkahwinan dari perspektif Islam. Okay, perkahwinan merupakan sebagai fitrah semula jadi manusia. Sabda Rasulullah SAW yang menyatakan apabila seorang hamba Allah telah beristeri, bersuami, maka ia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Pada separuh yang lainnya hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang telah memikul tanggungjawab rumah tangga." Ya. Okey. Maka berkahwinlah, kerana perkahwinan itu dapat menundukkan mata dan kemaluan dari dosa. Sesiapa yang belum sanggup hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu dapat menundukkan nafsu berakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Seburuk-buruk kamu adalah orang yang hidup membujang di antara kamu. 2 rakaat yang diamalkan oleh orang yang berkahwin adalah lebih baik dari 70 rakaat orang yang telah berumah tangga." Ini ialah sabda Rasulullah SAW mengenai perkahwinan. Okey, kita tengok konsep kasih sayang dalam Islam. Apa dia konsep kasih sayang dalam Islam itu? Okey, bercintalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang yang saling mencintai kerana keagunganku. Hari ini ku naungi mereka di mana tidak ada naungan yang lain selain naunganku." Okey, kasih sayang itu menarik rezeki. Okey, siapa yang berkahwin dengan jalan Allah? Okey, Allah akan kurniakan dia rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang ingin rezekinya dibanyakkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menghubungkan silaturahim." Okey. Kita tengok yang ketiga, kasih sayang sebagai salah satu amalan utama. Okey, sabda Rasulullah SAW menyatakan bahawa sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Tegakkanlah solat, bayarkan zakat dan hubungkanlah kasih sayang. Riwayat Al-Bukhari. 1. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang berkasih sayang. Okey, riwayat Al-Bukhari. Pentingnya kasih sayang dalam Islam. Okey, yang keempat. Sabda Rasulullah SAW menyatakan bahawa barang siapa yang tidak mahu menyayangi, tidak akan disayangi. Tabrani dan Tanad Hasad. Sabda Rasulullah SAW lagi, orang mukmin itu menyayangi dan disayangi, tiada kebaikan bagi orang yang tidak menyayangi. Okey. Perkahwinan itu suatu keperluan sosial. Okey. Perlu berkahwin sebagai ibadah. Perkahwinan itu juga adalah sebagai ibadah. Okey, kita tengok. Memelihara ras manusia. Okey, ras ni ialah keturunan. Memelihara keturunan, ras itulah bangsa. Memelihara keturunan, memelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak, memelihara masyarakat daripada penyakit, memelihara ketenangan rohani dan jasmani, memupuk kerjasama antara suami isteri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak, menyemarakkan sifat keibubapaan. Okey, itu ialah kepentingannya perkahwinan. Kita nak memelihara keturunan kita, nak memelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak, berlakunya maksiat, untuk memelihara ketenangan rohani dan jasmani, memupuk kerjasama antara suami dan isteri bagaimana untuk mendidik anak-anak, menyemarakkan sifat keibubapaan.
Okey, dengan melalui perkahwinan akan adanya anak-anak dan kita akan mempraktikkan ilmu kebapaan ilmu dan sifat keibubapaan yang ada pada diri kita. Okey, apa dia yang dikatakan memelihara ras manusia? Okey, hanya melalui perkahwinan ras manusia akan terus berkekalan. Pertama, banyak dan bersambung. Okey, ras ni lebih rasa bangsa ataupun keluarga. Okey, pakar pendidik bersungguh-sungguh membangunkan kurikulum dan kaedah-kaedah pendidikan yang berkesan untuk menjamin kesejahteraan ras manusia dari aspek akhlak dan jasmani. Okey. Kemudian memelihara keturunan. Okey, melalui perkahwinan disyariatkan oleh Allah, anak-anak merasa bangga dengan pertalian darah daripada nenek moyang mereka. Okey, keturunan yang baik. Mesti kita nak keturunan anak-anak kita berketurunan yang baik-baik kan? Okey. Begitulah kita permulaannya dengan perkahwinan. Perkahwinan yang berlandaskan agama. Perkahwinan yang baik akan melahirkan keturunan yang baik. Nanti suatu hari anak cucu kita akan bangga dengan susu galuh keturunan yang baik. Dengan adanya pertalian darah, manusia dapat mengenal diri, jiwa mereka stabil dan tenteram serta kehormatan diri terpelihara. Ini antara kepentingan-kepentingan perkahwinan. Okey. Memelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak. Okey, perkahwinan yang dapat menyelamatkan anggota masyarakat kita daripada masalah sosial, maksiat, kemerosotan institusi kemasyarakatan, keruntuhan akhlak. Okey, apabila seorang atau satu pasangan itu berkahwin, maka umat Islam akan dihiasi dengan akhlak yang baik. Okey, kemudian memelihara masyarakat daripada penyakit. Okey, kita boleh memelihara masyarakat daripada penyakit-penyakit berjangkit yang kesan daripada zina, perbuatan zina dan hubungan luar nikah seperti AIDS, HIV, sifilis dan lain-lain. Okey. Memelihara ketenangan rohani dan jasmani. Okey, perkahwinan ni dapat menyemarakkan kasih sayang antara suami isteri. Setiap daripada pasangan menjadi sumber ketenangan kepada orang lain. Okey. Memupuk kerjasama antara suami isteri dalam membina keluarga dan anak-anak. Okey. Dan apabila berkahwin, kita akan dikurniakan anak-anak. Jadi di sini terpupuknya kerjasama. Saling bantu-membantu antara suami dan isteri, ibu dan ayah untuk mendidik anak-anak dengan cara yang paling baik. Cara yang terbaik bagi mereka. Semampu mereka untuk mendidik anak-anak. Okey. Contohnya macam dalam rumah tangga ni, suami saling bantu bini rumah tangga menjalankan tanggungjawab masing-masing. Saling melengkapi tugas dan tanggungjawab dalam rumah tangga. Okey. Kita tengok menyemarakkan sifat keibubapaan. Okey, perkahwinan dapat menyemarakkan pelbagai perasaan suci. Perasaan ini dapat memberi impak yang positif dalam mendidik anak-anak, menjaga kebajikan mereka serta membentuk kehidupan yang stabil. Okey, kita nak tengok kriteria pemilihan pasangan. Macam mana nak memilih pasangan sebelum berkahwin. Kita boleh memilih, kita ada hak memilih dan kita ada hak untuk dipilih. Okey. Kalau kita memilih orang, orang juga memilih kita. Jadi kita kena pastikan diri kita tidaklah terlalu sempurna, tapi kita pastikan diri kita berada dalam keadaan situasi yang terbaik untuk dipilih. Okey. Tengok, yang pertama kita nak memilih pasangan kita ialah berdasarkan agamanya. Kedua, keturunan dan kemuliaan. Ketiga, tidak memilih pasangan yang mempunyai pertalian darah. Okey, kurang digalakkan memilih pasangan dari kalangan keluarga kita lah. Macam sepupu boleh kahwin kan? Sepupu jauh ke sepupu dekat ke? Okey, kurang digalakkan. Mengutamakan gadis. Okey, kalau memilih perempuan tu mestilah yang masih gadis kan. Mengutamakan berkahwin dengan wanita yang subur untuk melahirkan zuriat yang baik. Okey. Apa yang dikatakan pemilihan berasaskan agama? Okey. Apabila lafaz agama ni diguna, dalam ciri-ciri pemilihan calon ni, ia lebih kepada pemahaman sebenar tentang Islam. Mestilah orang itu beradab tinggi dan akhlak yang dianjurkan secara perbuatan tingkah laku.
Okey, maknanya orang yang punya adab yang tinggi, tingkah laku yang tinggi dan pemahaman agama yang tinggi juga. Okey. Rasulullah SAW telah menunjuk kepada kita panduan dalam cari cadang isteri. Okey, dengan melihat ciri agamanya supaya dia dapat menjalankan tanggungjawab yang sempurna dalam menunaikan hak suami, anak-anak dan rumah mengikut cara yang disuruh oleh Islam. Okay, wanita yang memahami agama Islam, memahami agamanya, dia akan lebih tahu tentang tanggungjawabnya terhadap suami, anak-anak dan keluarganya. Okay. Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW berkata, wanita dikahwini kerana 4 sebab. Iaitu kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Carilah mereka yang mempunyai agama. Allah pasti mencukupkan untuk kamu. Okey. Okey, ada 4 tu, harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Tapi yang paling utama adalah agamanya. Kerana dia akan melengkapkan yang 3 lagi tu. Okey. Kedua, pemilihan berasaskan keturunan dan kemuliaan. Okay, prinsip perkahwinan yang digariskan Islam dalam membina rumah tangga adalah memilih pasangan hidup yang berasal daripada keluarga yang dikenali kesolehannya, ketakwaannya dan kemuliaan asal usulnya. Okay. Sebelum kita memilih pasangan kita, kita kena tengok keluarga dia dulu. Okay. Walaupun benar iman tidak boleh diwarisi. Okay. Tak bolehlah, kita kena tengok juga agama keluarga dia. Kemungkinan besar anak-anaknya beramal soleh jika ibu bapanya juga beramal soleh di rumah. Mengamalkan amalan hidup Islam yang baik di rumah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Okey, itu adalah fakta. Okey, melainkan ada beberapa keciciran lah. Ada keluarga yang soleh tapi melahirkan anak yang kurang soleh itu. Tapi tak banyak lah. Okey, apa-apa pun kita kena tengok keluarga dia dulu. Okey. Okey, menurut hadis tadi dikata memberikan panduan kepada mereka yang ingin berkahwin supaya memilih isteri yang membesar dalam persekitaran yang baik. Di dalam rumah yang penghuninya mengenali dengan kemuliaan dan kebaikan daripada benih keturunan asal yang mulia. Okey. Nak memilih isteri, tengok keluarganya dulu. Kalau keluarganya dia dibesarkan dalam persekitaran Islamik yang terbaik, insya-Allah dia juga akan punya akhlak yang terbaik. Ini tak semestinya dalam memilih wanita perempuan untuk jadi isteri lah. Begitu juga dengan suami. Kita nak pilih suami, kita tengok latar belakang dia. Kita tengok suami itu sendiri bagaimana agamanya, bagaimana agama keluarganya. Okey. Hikmahnya anak-anak yang dilahirkan akan terbiasa melakukan amalan-amalan, adat-adat dan akhlak Islam. Jika kita berkahwin, memilih pasangan yang berlatar belakang agama yang kuat, InsyaAllah anak-anak yang lahir nanti akan terbiasa dengan norma kehidupan secara Islami. Okey. Tidaklah terasa canggungnya apabila anak-anak itu lahir dalam sekitar keluarga yang tidak Islami. Tapi harus diingat persekitaran Islami ini boleh dibentuk. Tak mustahil sebelum kahwin dia mungkin tidak terlalu Islami. Tetapi apabila dia berkahwin dia berubah. Itu dah mustahil dia boleh mewujudkan suasana persekitaran Islam, cara hidup gaya isu Islam sepenuhnya. Dan ini akan diterapkan kepada anak-anaknya. Okey, manusia boleh berubah ya. Manusia boleh mendapat hidayah bila-bila masa saja. Okey. Okey, yang ketiga tidak memilih pasangan yang mempunyai pertalian darah. Okey, kita digalakkan untuk memilih wanita atau isteri yang tidak mempunyai pertalian darah sangat. Ini bertujuan mendapatkan anak yang bijak serta tidak dijangkiti penyakit kecacatan keturunan. Okey. Tapi kalau dah jodoh nak macam mana kan? Okey. Selain itu, ia juga dapat meramaikan lagi kenalan antara keluarga serta dapat mengukuhkan hubungan sosial dalam masyarakat. Okey. Kita nak rapatkan antara keluarga-keluarga yang tak ada pertalian ni, hanya pertalian saudara sesama Islam saja. Bila kita berkahwin, akan mengeratkan sebuah keluarga yang jauh, akan menjadi satu keluarga lah.
Okey, secara sihat itu kesihatan badan anak bertambah, kesatuan masyarakat bertambah ampuh dan berkekalan secara antara masyarakat semakin meluas. Okey. Rasulullah tidak menggalakkan umatnya berkahwin sesama keturunan dan keluarga supaya anak tidak menjadi lemah. Juga mewarisi penyakit dan kecacatan nenek moyang. Kadang-kadang kita tak tahu susu galur keluarga kita ada yang punya masalah kesihatan, keturunan kan. Dan kita tak tahu ianya diwarisi kepada anak-anak kita juga. Okey. Janganlah kamu mengawini keluarga kamu kerana anak yang dilahirkan akan menjadi sangat kurus, lemah badan dan akalnya. Kawinilah wanita yang tidak mempunyai betalan darah dan jangan kamu kawini daripada kalangan keluarga supaya anak yang dilahirkan tidak kurus dan lemah. Okey, ada hadis yang dikeluarkan ya. Okay. Yang keempat, mengutamakan gadis atau perawan. Antara kelebihan perkahwinan gadis adalah memelihara keluarga daripada kegawatan, pemusuhan dan persekitaran. Okay, betul ni. Ini suatu kenyataan jika berkahwin dengan bekas suami orang atau bekas isteri orang balu dan sebagainya. Ada pertalian keluarga dia yang lain yang sebelum ini mungkin akan menimbulkan sebarang masalah dan sebagainya. Okay? Macam suami nak cari isteri dia balik ke macam mana kan akan berlaku beberapa masalah. Tak semualah dalam certain problem, certain case akan berlaku masalah macam inilah. Dalam masa yang sama ia dapat mengeratkan lagi bibit-bibit percintaan antara suami dan isteri sebabkan secara nalurinya hati gadis terpaut pada suaminya. Ini cinta sejati. Dia tak kenal lelaki lain selain pada suami yang pertama tu ialah. Okey. Orang yang pertama berjumpa dengannya adalah orang pertama yang berkenalan dengannya. Okey, sebaliknya wanita yang telah berkahwin atau janda mungkin tidak dapat kemanisan yang sempurna. Cinta yang sama antara kedua-duanya. Pautan hati kepada suami keduanya memandangkan wujud perbezaan yang ketara antara akhlak suami pertama dan yang kedua. Secara tidak langsung tidak boleh dinafikan akan ada perbandingan yang dibuat. Suami dia dulu macam ni, macam ni. Isteri dia dulu macam ni kan. Okey, akan ada wujud perasaan tersebut. Okay. Kelima, mengutamakan berkahwin dengan wanita yang subur. Kesuburan wanita dapat dikonversi melalui dua cara. Yang pertama, tidak punya penyakit yang menghalang kehamilan. Ini diketahui dengan merujuk pakar dalam bidang inilah. Okay. Yang kedua, melihat ibu dan adik-beradik perempuan yang sudah berkahwin. Sekitar mereka mempunyai ramai anak, maka berkemungkinan besar dia juga melahirkan anak yang ramai. Okey, yang pertama kalau dia diresahkan dengan penyakit yang tidak boleh hamil, tidak boleh mengandung. Yang kedua kita tengok family dia, background family dia. Ada anak-anak ramai tak? InsyaAllah dia juga akan dikurniakan anak yang ramai. Secara teorinya wanita yang subur ini adalah wanita yang sihat tubuh badan dan cergat. Okay, kerana jadi wanita punya ciri-ciri ini mampu menggalas beban dan tanggungjawab mendidik anak-anak dan membesarkan anak-anak. Okay. Dapat disimpulkan bahawa sesiapa yang ingin mencari teman hidup dan ingin mendidik menurut ajaran Islam tidak ada cara lain untuknya melainkan dengan memilih wanita yang subur yang mampu melahirkan ramai anak supaya dengan perkahwinan bilangan umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat akan bertambah. Okay, kita nak tengok pula hak-hak pasangan. Okay, hak-hak pasangan, hak suami dan isteri. Okay, kita nak tengok hak-hak isteri. Memberi nafkah. Ini hak isteri patut dapat. Apa yang isteri patut dapat? Okey, nafkah. Seperti makan, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang baik. Sabda Rasulullah SAW tentang hak-hak isteri, dia kata memberi makanan kepadanya apabila engkau makan. Memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Jangan memukul wajahnya dan jangan mengatakan wajah engkau buruk. Jangan menghukumnya kecuali di rumah, iaitu dengan memindahkannya ke rumah lain dan kemudian tidak ditanyakannya dalam rumah tersebut. Okey. Mempergauli isteri dengan cara yang baik. Okey, itu termasuk memberi layanan yang baik kepada isteri. Okay, ada firman Allah SWT dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Surah An-Nisa ayat 19. Okey. Kemudian perlulah adil kepada wanita, perlulah adil kepada isteri. Maksudnya mereka bahagian yang adil bagi setiap isteri jika suami memiliki isteri lebih dari satu.
Kalau suami mengamalkan poligami, ada lebih dari seorang isteri, dia kena adil. Tapi kebanyakannya sukar berlaku adil yang berlaku pada hari ini kan. Kemudian menginap bersama. Menginap bersama isteri sekurang-kurangnya sekali setiap 4 malam. Dalam hal ini mana suami berkahwin lebih daripada satu. Kalau dia punya isteri lebih daripada satu, dia kena adil, ada penggiliran. Tapi kalau yang PJJ tu kita tak dapatlah nak sesuaikan, kita ikut pada keadaan, kesesuaian keadaan. Kita tengok pula hak-hak suami. Tadi hak-hak isteri saja, sekarang hak-hak suami pun ada. Isteri perlu taat kepada suami, tunduk kepada suami dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Selagi suami itu berada di landasan Islam, wajib isteri ikut. Isteri tidak perlu tunduk kepada suami dan melakukan sesuatu yang dia tidak mampu mengerjakannya atau membahayakannya. Ada suami arahkan yang tu, yang ini buat kerja tu buat ini, tapi kerja tu membahayakan. Isteri tak perlu ikut. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izinnya. Kecuali lah perkara-perkara kecemasan kan. Menjaga hati dan zuriat, sentiasa menggembirakan hati suami dan menjaga zuriatnya. Meminta keizinan. Kalau kita nak berpuasa pun, puasa sunat ya, kita perlu minta keizinan suami. Mengikuti suami jika suami mengendakinya. Kalau dia ajak pergi mana-mana, mesti ikut. Perginya isteri bersama suami adalah satu ciri ketaatan yang wajib dicontohinya, dipenuhinya. Contohnya isteri mesti ikut suami berpindah ke tempat kerja yang baru kalau suami minta buat begitu. Memenuhi tuntutan batin. Memenuhi tuntutan batin suami apabila diperlukan oleh suami. Hak-hak suami dan isteri antara sama dua-dua ni ialah amanah. Suami maupun isteri wajib berlaku amanah, jujur terhadap pasangannya. Tidak boleh mengkhianati satu sama lain. Perlu berlaku amanah, jujur dan ikhlas dalam segala urusan kehidupan rumah tangga. Tak boleh ada sorok-sorok WhatsApp ke mesej-mesej rahsia ke, messenger rahsia ke, tak boleh. Kena telus. Bila dah berkahwin ni, bukan tak boleh berkawan, boleh berkawan, tapi berwaspadalah. Elakkan berkawan dengan lelaki bukan murim, perempuan bukan murim kan. Mula-mula memanglah berkawan, tapi lama-lama tak mustahil kan wujudlah perasaan yang macam-macam. Mawaddah dan rahmah, iaitu cinta dan kasih sayang. Suami dan isteri keduanya punya hak untuk mendapat kasih sayang dan bertanggungjawab memberi kasih sayang antara satu sama lain dalam menjamin kehidupan berumah tangga yang harmoni. Kita tengok tanggungjawab suami mendidik isteri. Tanggungjawab suami mendidik isteri. Dia mendidik isteri dari segi apa? Mengajar ilmu fardu ain. Kalau suami tu tak ada ilmu fardu ain, dia kena belajar dulu. Sebab dia nak ajar isteri dan anak-anak dia. Mengajar pengenalan keesaan Allah dan Rasul-Rasulnya. Mengajar cara beribadah halal dan haram. Mendidik dengan lemah lembut. Mendidik isteri supaya hidup bersabar dalam kesusahan. Berbuat baik kepada ibu bapa dan mentua. Sebagai lelaki, benda yang pertama yang tak boleh buat, tak boleh lupa ialah ibu bapa dia. Ibu bapa dia tanggungjawab sebagai seorang lelaki. Kepentingan etika kerahsiaan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga pun ada etika rahsia tau. Tak semua perkara, tak semua benda kita boleh cerita kepada orang luar. Melainkan kalau kita ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, perlu merujuk kepada individu-individu tertentu lah. Seperti mahkamah syariah, kaunseling dan sebagainya. Suami dan isteri mesti menjaga etika kerahsiaan dalam rumah tangga. Islam juga menekankan untuk kita menjaga kerahsiaan ini. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk tempat manusia di sisi Allah kelak di hari kiamat ialah tempat suami yang telah saling mempercayai diri
isterinya, tetapi kemudiannya si suami membuka rahsia peribadi isterinya sendiri. Tengok kat situ dia kata mula-mula dia saling percaya mempercayai, tapi dia tiba-tiba dia membuka rahsia peribadi isterinya sendiri. Okey. Dia ditempatkan di seburuk-buruk tempat manusia di sisi Allah masa di hari kiamat nanti. Okey. Kesimpulannya, rumah tangga yang bahagia adalah tunggak keluarga yang cemerlang. Okey, rumah tangga yang bahagia ibarat syurga kepada ahli keluarga tersebut. Ianya tempat memadu kasih bagi pasang suami isteri yang telah diikat dengan ikatan perkahwinan yang suci. Ia juga tempat mendidik anak-anak menjadi manusia soleh dan berguna kepada masyarakat. Ramai pasangan yang berkahwin kurang membuat persediaan dari segi psikologi dan akibatnya mereka menghadapi tekanan akibat kurang kemahiran menguruskan perhubungan suami dan isteri. Okey. Ini ada tugasan tutorial. Tugasan ni saya bagi dalam forum. Saya dah tulis dalam forum. Okey, cuba analisis isu perceraian yang berlaku di Malaysia. Okey, secara randomnya, secara kesimpulannya, apa pendapat awak tentang isu perceraian yang berlaku di Malaysia? Semakin banyak ke, semakin kritikal ke? Okey, boleh lepas tu awak nilai apakah puncanya? Adakah punca keuangan, persefahaman, pekerjaan dan sebagainya? Okey, analisis punca dia. Kaitkan dengan pembelajaran pada topik yang ini tentang konsep kasih sayang. Okey, apa yang awak faham tentang konsep kasih sayang antara suami dan isteri, antara pasangan? Okey, perkahwinan sebagai keperluan sosial. Apa yang awak faham? Pemilihan pasangan, macam mana nak pilih pasangan? Hak-hak pasangan suami isteri dan bersama. Tanggungjawab suami mendidik isteri. Apa dia tanggungjawab suami mendidik isteri? Kepentingan etika kerahsiaan dalam rumah tangga. Okey. Ya. Okey. Cukup untuk topik yang ketiga. Okey, sekejap lagi saya akan rakam pula video untuk topik yang keempat ya. Okey. Kita jumpa nanti di dalam topik yang keempat. Terima kasih.